InsyaAllah kita akan mengupas tajuk yang ke-27 dalam kitab 40 hadis ada orang mukmin ala amali cermin ini, iaitu tajuknya ialah adab dengan mentua. Ya, adab dengan mentua, iaitu pada muka surat yang ke-196. Ya, 196. Kita lihat pada matan di sini. Haddatsana Utsman حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات muttafaqun alaihi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir daripada Mansur, daripada Asy-Sya'bi, daripada Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama alaikum, mengharamkan atas kamu uquqal ummahat, menderhaka kepada ibu. Ataupun ibu-ibu ummahat, saya sebut ibu-ibu. Jadi banyaklah itu maksudnya. Ya, termasuklah ibu mertua dalam ni. Ya, ibu angkat, ibu tiri, ibu-ibu macam ibulah. Ya, ibu kandung semestinya lah. Ya, diletakkan perkataan al-ummahat ataupun kata jamak ataupun plural, ya, kepada ibu, maksudnya ibu-ibu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2408, dan Muslim hadis yang ke-3237. Pengenalannya pada tajuk yang kita kupas pada malam ini, bapa dan ibu mertua adalah bapa dan ibu kepada isteri ataupun suami, ya, kepada pasangan tersebutlah, ya. Maka bila mana kita berkahwin dengan isteri kita tu, maka ibu dan bapa kepada isteri kita adalah ibu bapa mentua kita. Jadi kedudukan mentua diiktiraf sama kedudukannya dengan bapa dan ibu sendiri. Dengan sebab perkahwinan tadi, maka darjat, ya, ibu dan bapa mertua itu terangkat sama level dengan mak ayah kandung kita. Sebab itu hubungan menantu dengan mentua adalah mahram yang kekal, ataupun disebut mahram mu'abbad. Ia tak terputus dengan sebab bercerainya, ya, suami isteri itu. Ya, kalau bercerainya suami isteri, maka dia boleh jadi bekas isteri, bekas suami. Tapi dia tak ada bekas mentua. Ya, kalau bekas mentua tu maksudnya terputus hubungan tu, maksudnya boleh kahwin dengan mentua lah. Sebab dah ada bekas, dah putus kan? Tak. Dia kekal sampai mati. Tak boleh kahwin dengan mentua kita sampai mati tak. Ya. Jadi dia mahram yang kekal, biarpun berlaku penceraian. Ya. Seharusnya hubungan dengan mentua dari segi penghormatan dan kasih sayang perlu seperti diberikan kepada bapa dan ibu sendiri. Tak ada jatuh level, ni buat mentua aku tak payahlah, ini buat mentua aku tak payahlah. Level rendah daripada dia tak. Sama je kedudukan. Ya, cuma lagi mungkin taraf hidup, mungkin mak ayah kandung kita ni ya, orang berada, ya, mak mentua ayah mentua kita orang kurang berada. Kedudukan taraf hidup mungkinlah berbeza, tetapi dari segi kedudukan hubungan antara menantu dan anak, dia tak beza lah, level sama. Tanggungjawab menantu terhadap mentua jarang dibincangkan secara terbuka. Ya, bahan-bahan berkaitan isu ini juga agak terhad. Bagi setengah pihak, ia mungkin dianggap tidak penting. Ya, seolah macam ibu mertua, ayah mertua ni dia level yang kedua.
berbanding dengan ibu ayah kandung kita lah, ya, baik bagi suami ataupun isteri. Apatah lagi perkara ini tidak disentuh secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta perbincangan secara terbuka. Memang tak ada pun, sebab Rasulullah dah letak label sama. Jadi apa yang kita nak kupaskan lagi? Sama. Enggak. Cuma adalah sikit-sikit lah beza kan. Cumanya ibu bapa mentua kita ni tidak melahirkan kita, itu je lah. Ibu mentua kita tidak melahirkan kita, dia melahirkan isteri kita, suami kita kan. Itu je lah bezanya. Tapi segi haknya itu, ya, ketaatan sama je. Tidak ada beza pun. Ya, dalil Al-Quran dan Al-Hadis, tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua adalah sama seperti tanggungjawab anak terhadap ibu bapa kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Maksudnya, dan Tuhanmu, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, supaya kamu jangan menyembah selain dia. Ini arahan pertama, jangan sembah daripada Allah Ta'ala, jangan minta pada makhluk daripada Allah Ta'ala, minta hanya pada Allah SWT dalam bentuk benda perkara yang mana kita tak mampu dicapai oleh manusia, iaitu kesihatan. Ya, kita minta pada Allah kurniakan kita kesihatan. Jadi kita jumpa doktor tu buat apa? Itu asbab. Bukan kita minta kesihatan kat doktor pun. Ya, dia cuma periksa kita, dia bagi je lah suplemen atau ubat. Asbab itu kena bezalah. Bukan kita minta kesihatan kat doktor. Ya, hanya minta pada Allah Subhanahu Taala rezeki. Bukan jumpa dengan tok rumah, tok dukun, ya, supaya minta rezeki lah, bagi dulu projek ni, bagi dulu projek itu. Tak, Allah Taala dah bagi clear. Jangan, ya, jangan menyembah selain dia, jangan minta daripada dia. Itu arahan pertama. Yang kedua dia, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Tengok, ya, Allah Ta'ala letakkan kedudukan ibu bapa tu lepas dia. Lepas Allah Ta'ala larang hamba-hambanya syirikkan dia, arahan yang kedua, taat ibu bapamu. Ya, banyak ayat gitu. Ya, jangan syirikkan Allah, taat perintah Allah. Jangan syirikkan Allah, taat perintah ibu bapa. Tapi dalam ayat lain, dalam perintah ketaatan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam bab ketaatan itu, lepas taat pada Allah, taat pada Rasul lah. Ya, tapi dalam bab syirik, pertama Allah Ta'ala kata, jangan syirikkan aku dan buat baik pada ibu bapa kamu. Dua konteks ayat beza tak? Kalau dalam ayat yang menyebabkan ketaatan, Allah Ta'ala letak dulu taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul, itu biasa. Tapi dalam bab mensyirikkan, jangan syirikkan Allah, taat ibu bapa. Jangan syirikkan Allah, taat ibu bapa. Right? Dua konteks ayat tu. Dan ya, jangan kamu hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan fala taqul lahum uffin. Maksud istilah uffin itu ialah dalam bentuk bantahan. Bantahlah, ya. Itu maksud bantahlah. Dalam bentuk membantah, dalam bentuk menyakitkan hati dia, dalam bentuk tak selesakan dia, itulah dua ya benda. Ya. Dan janganlah kamu membentak mereka. Fala taqul lahum uffin fala tanharhuma. Ya, jangan bantah mereka. Dah lah bantah tu kan, hedik pula tu. Maki lagi. Jadinya
Allah Ta'ala perintahkan wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Isra ayat yang ke-23. Nabi Ibrahim AS, bapa dia memang tukang buat berhala. Tak pernah dia maki hamun bapa dia, tak pernah dia menghina bapa dia. Padahal bapa dia tukang buat berhala tu, bisnes berhala kan. Tapi dia tetap cakap perkataan yang baik. Tetap pujuk, ayat memujuk. Kita nak dakwah orang, ya, dalam bentuk ayat memujuk dan ayat ketegasan. Ya, bukan ayat maki, bukan ayat kita perli tak. Itu dalam konteks dakwah, ini uslub metodologi yang kita gunakan iaitu memujuk, memujuk, cakap dengan bahasa yang baik, ya, dan beri ketegasan kat situ. Ibarat menarik rambut dalam tepung lah. Itulah konteks dakwah. Sebab kita nak lembutkan hatinya. Ya, bila hati dah lembut tu, marilah ganas macam mana pun, macam Sayyidina Umar sendiri pun, kan, cair. Ya, dia cair. Nabi Muhammad SAW telah menekankan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah salah satu dosa besar. Ya, minal kabair lah, daripada dosa besar setelah menyengutukan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adakah kamu mahu aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya, kami mahu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, pertamanya menyengutukan Allah SWT, dan yang keduanya derhaka ibu bapa. Ini dosa besar. Ya, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangannya, tanggungjawab suami tidak terhenti setakat isterinya, malahan terhadap kepada kedua ibu bapa, kepada isteri ataupun mentua dia. Suami, yakni menantu, tidak boleh membiarkan ibu bapa mentua setelah anaknya telah diambil, yakni dinikahi, sikap tidak bertanggungjawab atau lepas tangan menggambarkan seolah-olah kita melakukan perkara yang sama terhadap ibu bapa sendiri. Sebab tu orang sebut apa, kalau kahwin dengan isteri ni, kita bukan kahwin dengan dia saja. Kita kahwin ni, ya, dengan keluarganya sekali. Ya, dia kan, saya kahwin dengan awak je, saya tak nak family awak, saya tak nak terima. Dan ini memang tak lama lah tu. Ya, walaupun mungkin belah keluarganya itu, ya, bukanlah orang baik, ya, jenis bawa mulut, jenis macam-macam lah, merendah-rendahkan orang, membanding bezakan antara menantu lah, menantu aku yang ni macam ni bagus ni, tak boleh nak, ini ada juga macam tu. Tetapi tanggungjawab sebagai menantu tetap sama je, layan lah, pergilah. Nah, pergilah. Untuk apa? Supaya jangan terputus silaturahim tu, ya. Kita niat kita tahu dah, mak mentua aku, ayah mentua aku, adik-beradik ni, ipar tu ayah aku ni, kan, kalau balik ni ada je benda yang tak kena tak. Tengok ada cacat celanya lah. Tetapi depan nak jual hubungan silaturahim je, kan, maka pendamkan hati tak. Bukan kita duduk sebulan pun kat situ, kalau balik raya pun 3 hari je pun. Tak, buat baik je lah, kan. Itu je. Sebab apa? Sebab silaturahim, itu saja. Kan? Sebab manusia ni, tuan-tuan, dia boleh berubah bila-bila je. Hari ni mungkin dia jadi benci dengan kita, esok lusa pula, tiba-tiba kita lah paling orang jadi sayang pula dah. Kan? Tanya-tanya pula bila nak balik, sebelum ni tanya tak? Oh, jadinya itulah manusia. Memang boleh berubah anytime. Kan? Dia hari ni dia boleh sayang kita, esok dia boleh benci kita pula. Itulah manusia. Tapi apapun keadaannya itu, Allah Ta'ala tetap perintahkan jaga hubungan silaturahim. Tak kira lah siapa pun, baik seagama, bukan tidak seagama pun tak. Ini dia sebut nanti. Seringkasnya, kedudukan ibu bapa sendiri dan mentua adalah setaraf. Tidak kira sama ada mentuanya beragama Islam atau tidak. Sama seperti tanggungjawab anak yang telah memeluk Islam terhadap ibu bapanya yang belum memeluk Islam. Rasulullah sendiri pun, bapa mentua dia siapa? Abu Bakar, ya? Kita tahu tak? Sayyidina Abu Bakar, ya, sebab setelah kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, ya, dan kemudian, ya, Hafsah, anak pada Umar Al-Khattab, bapa mentua dia.
Jadi kedua mentua Rasulullah ni, ya, Islam lah, tak ada hal lah, tak ada masalah lah. Ya, ada tak bapak mentua Nabi yang tak Islam? Ni kalau buat soalan kuis ni tak mari dalam ke depan. Kan, bapak mentua Nabi yang tak Islam. Kan, ada Abu Sufyan. Abu Sufyan, dia masuk Islam lewat, kan? Lepas benda Fatul Mekah tahun 8 Hijrah lah. Sebelum tu dia memang antara orang yang kuat tentang Islam. Dia ada seorang anak nama dia Ramlah. Ramlah ni, ya, Ramlah binti Abu Sufyan lah. Ataupun dikenali dengan nama Ummu Habibah. Kalau kita search tengok nama-nama isteri Rasulullah, kita kata Ramlah. Ada nama Ramlah di sini, Ummu Habibah ada lah tak? Ummu Habibah lah dia lah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan lah. Dia masuk Islam awal lagi. Ummu Habibah ni dia dengan isteri, dengan suami dia Ubaidullah. Ya. Jadi Abu Sufyan memang tak setuju. Sebab Abu Sufyan antara orang yang kuat tentang Islam. Anak sendiri pun Islam lah. Dia tak setuju lah dengan cara anak dia tu. Makanya bila datang peristiwa perintah hijrah yang pertama, iaitu sahabat-sahabat semua berhijrah ke Habsyah kan. Jadi Ummu Habibah antara orang yang hijrah lah. Meninggalkan kota Mekah, pergi ke Habsyah. Dia dengan suami dia. Jadi bila tiba di Habsyah ni, Habsyah kita tahu dia bukan sebuah negara Islam sebab di alam masa tu mana ada negara Islam lagi. Jadi tak ada contoh lah tak. Jadinya pergi ke Habsyah. Tiba di Habsyah di sana. Maka tak tahulah mungkin suami dia tergoda dengan kehidupan sana kot. Mungkin sana lagi advance daripada Mekah kot. Dari sudut hiburan ke sudut tak tahulah kan. Advance lagi. Maka suami dia pun terpengaruh dengan sana dan suami dia pun telah keluar pada agama Islam. Murtad lah. Kan? Sampailah bila dia dah murtad, makanya pada tu belum ada hukum lagi nak pisah apa semua kan. Makanya bila itu berlaku, dia pujuklah suami dia suruh masuk Islam balik, tapi dia tak nak masuk lah. Dan sebab dah terberdaya, dah duduk sana seronok kan. Jadi sampailah suami seorang kaki minum, seorang yang pemabuk, dan suami dia mati pun kan macam tu kan. Minum arak banyak mati kan. Maka tinggal dia seorang kat sana. Jadi dia seorang, dia seorang. Jadi dia tersebar seorang-seorang di Habsyah dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi berita ini sampai pada Rasulullah SAW. Jadi sampai Rasulullah SAW tengok dalam keadaan yang demikian, sedangkan dia seorang betul-betul beriman dan suami dia dalam keadaan begitu dah mati dalam keadaan tidak Islam itu, maka selepas tempoh iddah tu dah tamat, sebab tempoh iddah ni memang ada dalam ajaran, dalam agama, dalam amalan jahiliah pun ada. Ya, tempoh iddah tu 4 bulan lebih tu, 4 bulan 10 hari tu, makanya Rasulullah pun pergi pinang. Ya, Ummu Habibah ni melalui Raja Najasyi. Kan? Jadi raja sendiri tolong pinang kan. Bawa surat kan pinang. Dan dia terima pinangan itu. Makanya pada tahun ke-7 Hijrah, ya, maka dia balik ke Madinah lah. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, tiba di Madinah, dia pun menikah dengan Rasulullah dengan hantaran 400 dinar. 400 dinar tu kita kira emas tuan-tuan, kira tengok berapa nilai. Yang kira emas lah kan. Dia buat dinar dia ikut timbangan emas. Jadi berapa belah ribu agak-agak. Maksudnya ketika itu memang mahal lah. Jadi tak boleh lah sekarang orang nikah ber 20 ribu pun tak heran lah. Kan? Dan Rasulullah pinang dengan harga dengan nilai hantarannya 4, dengan pinang dengan dia punya maharnya itu 400 dinar. Maka dia berkahwin dengan Rasulullah. Walaupun dia kahwin dengan Rasulullah, dia minta izin duduk di Habsyah, dia tak nak balik. Kan? Jadi ketika selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah itu berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Okey. Jadi sebelum berlaku peristiwa Fatul Mekah itu, maka pihak musyrikin Quraisy mereka telah melanggar perjanjian. Ya. Jadi Ummu Habibah ni walaupun duduk di Habsyah, kadang dia balik jugalah. Di Madinah adalah rumah dia kat situ. Ya. Jadinya ketika itu Abu Sufyan datang. Dia nak negotiate dengan Nabi lah. Sebab diorang dah langgar perjanjian. Jadinya dia nak negotiate dengan Nabi, nak bincang lah macam mana boleh settle, tak boleh settle ni. Kan? Sedangkan perjanjian itu mereka sendiri yang letakkan. 10 tahun tak boleh berperang, orang Mekah yang lari ke Madinah kena hantar balik, orang Madinah yang lari ke Mekah tak payah hantar balik. Dia orang yang letakkan. Rasulullah okey ya, okey dah, dia orang yang langgar. Jadi bila dah langgar, dah rasa sebab salah, takut, maka datang nak bincang dengan Rasulullah lah. Jadi sebelum dia bincang Rasulullah, dia tahu Ummu Habibah ada di Madinah,
dia pergilah rumah anak dia lah, Abu Sufyan ni. Ya. Jadi bila sampai rumah dia tu, ya, maka dia dah masuk rumah Habibah, dia terus duduk di atas tikar. Rumah anak sendiri kot, apa masalahnya kan? Bukan orang lain, anak sendiri tu dia buat macam rumah sendiri lah tak? Masuk duduk atas tikar. Jadi kita rumah Habibah tu tak ada di rumah. Ketika dia balik, dia tengok ayah dia duduk atas tikar tu, dia punya marah. Wahai, tak kira lah ayah tak ayah. Wahai ayahku, ini tikar Rasulullah. Tikar ini tempat Rasulullah selalu duduk. Aku tak nak ada orang yang duduk. Lagipun kau tu masih musyrik. Kau belum Islam. Aku tak suka orang yang musyrik duduk atas tikar suami aku ni, Rasulullah ni. Terkejut Abu Sufyan. Dengan anak aku pun menyesal juga. Kan? Tak kira ayah tak ayah kan. Ini tikar ni Rasulullah punya. Rasulullah yang suruh duduk sini. Kan? Engkau tiba-tiba masuk terus duduk macam ni. Dah lah terus duduk. Musyrik pula tu. Dia terus macam tu, maka cancel lah, terbatal lah niat Abu Sufyan nak minta Ummah Habibah ni sebagai perantara untuk negotiate dengan Rasulullah pasal pelanggaran perjanjian Hudaybiyah tu. Tak jadi, cancel lah. Sebab tu tahun lepas hijrah, Rasulullah terus serang Mekah. Kan? Ni Ummah Habibah. Jadi, adalah bapa mentua Nabi yang ni. Tapi, ya, yalah, adalah bapa mentua Nabi yang bukan Islam je lah, Abu Sufyan. Tapi, lepas tu, lepas peristiwa Fatu Mekah, Abu Sufyan pun masuk Islam. Kan? Jadi, semua Muslim lah. Kan? Itu. Tetapi, walaupun demikian, kan? Sama je hormatnya. Kan? Cuma dalam bab perang, tetap perang lah. Tak kira lah siapa engkau pun. Begitu juga dengan menantu Rasulullah, Abul As Ar-Rabi'. Abul As Ar-Rabi' ini, dia berkahwin dengan Sayyidatina Zainab. Ya. Ketika perang Badar, dalam perang Badar, dia tak masuk Islam tau. Dia tak masuk Islam. Dia dalam perang Badar, dia menjebelahi musyrikin Mekah. Dan Rasulullah belah Muslim di sinilah. Menantu lawan dengan bapak-bapak mentua. Kan? Dalam perang Badar itu. Lalah dia kena tawan. Bila dia kena tawan, ya, maka Rasulullah bagi dah syarat. Ada beberapa ratus orang tawanan. Rasulullah bagi syarat. Siapa yang nak tebus tawanan-tawanan ni bayar. Kan? Sama ada bayar. Bukan. Tengok pada level. Kalau dia B40, okey dah rendah sikit lah. N40 sedang-sedang lah. Kalau T20 tinggi lah. Jadi tengok pada taraf hidup dia orang. Kan? Rupanya dah ada dah. B40, N40, T20 dulu dah ada dah. Cuma tak diberi nama je lah. Kan? Jadi, bila tiba datang giliran pada menantu Rasulullah, dia seorang cukup baik. Abu As ini dia cukup, cuma dia tak Islam je. Last dia masuk Islam lambat lah. Ya? Cuma nak ceritanya dia masa ketika dia masih lagi musyrik lagi lah. Kan? Datang Sayyidatina Zainab, dia bawa kalung. Dikirim kat sahabat, dia beritahu, aku nak tebus suami aku dengan kalung ni. Rasulullah terima tak? Jadi dia bawa kalung tu jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ni kalung ni. Sahabat tak beritahu lagi. Ni kalung ni, dia nak tebus suami dia. Rasulullah ambil kalung tu, Rasulullah tengok. Menangis Rasulullah. Tak payah tanya siapa dia. Tak tanya. Ni siapa punya kalung ni? Tak payah tanya. Rasulullah tengok, Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Sebab kalung inilah yang Sayyidatina Khadijah hadiahkan ketika Sayyidatina Zainab kahwin dengan Abu As tadi tu. Manalah Rasulullah tak kenal. Tapi agak-agak kita hari ni lah bapak mentua lah. Bapak mentua ni lah, ramai bapak mentua kat sini. Agak-agak kenal tak cincin menantu kita tu. Tapi tahu kan? Lantak engkau lah, pandai-pandai lah maknya. Tak? Kalung ke rantai gelang kan, memang tak ambil kisah. Maksudnya Rasulullah cukup prihatin. Walaupun kalung tu, ya, orang rumah dia punya, dia cukup tahu. Ya, dia menangis. Jadi Rasulullah tengok ni, Rasulullah kata apa? Ini kalung ni, ya, isteri aku, Sayyidatina Khadijah. Dia bagi pada Sayyidatina Zainab. Jadi aku tak sanggup untuk menggadaikan kalung ni lah. Ya. Jadi siapa di antara kamu yang sanggup tebus suami kepada Zainab ni? Jadi sahabat angkat tangan. Aku Rasulullah, aku boleh tebus. Okey. Selamat. Jadi kalung tu tak digadaikan lah. Tak dijadikan harta rampasan lah. Kan? Jadi selamatlah kalung tu. Kan? Jadi tu cerita tak.
Jadi maksudnya menantu Rasulullah ni ada yang tak Islam tapi akhirnya dia masuk Islam. Ya, Abu As Al-Rabi' itu panjang kat cerita so naik. Kalau kita pasal dia pun bagus, so tak. Sebab dia ni Abu As ni, dia selepas Rasulullah diberi gelaran Al-Amin, dia adalah orang yang kedua mendapat gelaran Al-Amin. Kat Mekah tu bukan senang-senang nak dapat lah. Ya, dia antara dia orang kedua. Sebab dia ni cukup amanah punya orang. Cuma dia tak Islam ketika itulah. Panjang cerita dia tu. Tu tak bagi tahu itulah. Walaupun mak mentua, ayah mentua ke menantu sendiri pun tak Islam, tapi hak tu sama je. Yang hubungan tu sama je lah. Seperti mana Islam menetapkan bahawa setiap anak yang memeluk Islam wajib menghormati ibu bapa yang tidak memeluk Islam, begitulah juga apabila anaknya ini telah berkahwin. Hubungan dan penghormatan tetap sama, kecuali jika dipaksa melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan istimewa menantu dan mentua adalah sama seperti hubungan istimewa ibu bapa sendiri, yakni ibu bapa kandung lah, yakni tidak batal wuduk bila bersentuhan dan tidak boleh dikahwini. Ini bermakna martabat mentua adalah sama seperti ibu bapa. Ibu bapa mentua mesti dimuliakan seperti kita menghormati ibu bapa kita sendiri. Kalau mereka kecil hati, sama seperti kita menyinggung perasaan ibu bapa sendiri. Jika kita sayang anaknya, kenapa kita tidak sayang kepada orang yang melahirkannya juga? Pengajaran hadis ini, daripada hadis yang di atas, dapatlah kita ketahui bahawa antara dosa-dosa besar ialah syirik. Ya, setelah syirik adalah uququl walidain, yakni derhaka kepada kedua ibu bapa, termasuklah ibu dan bapa mentua. Hadis ini juga melarang seseorang anak menderhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berderhaka berarti dia tidak akan masuk syurga dengan sebab kederhakaannya kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukazzibun bil qadari. Maksudnya tidak masuk syurga anak yang derhaka. Jadi memang tak ada tu yang kata tak cium bau syurga tu, ya, tak masuk syurga. Anak yang derhaka ini tidak masuk syurga. Derhaka ini dia sama ada dalam bentuk penderhakaan yang jahar, yang jelas, terang-terang maki mak ayah dia, hamun mak ayah, tinggalkan ke ayah, mak ayah tepi jalan, tinggalkan anak mak ayah dengan cara begitulah. Ataupun dengan secara orang kata apa, dia tidak dari segi fizikal tetapi emosinya itu. Kan? Tak balik beraya dah 5-6 tahun, 10 tahun, tak bertanya khabar pun. Ya? Tak ambil tahu pun. Tapi mak ayah tahu perkembangan anak dia ni, di Kuala Lumpur ni macam mana ni. Tapi anak tak ambil tahu pun. Tak pernah ni langsung pun. Tak kisah pun nak. Ni pun sama juga. Lebih kurang sama ya tu. Penderhaka lah tu. Ni. Yang pertamanya, dah masuk syurga, anak yang derhaka. Kedua, peminum khamar, minuman keras lah, orang yang minum arak. Ya, sebab orang minum arak ni dia satu memang dosa besar lah. Keduanya sebab akalnya hilang. Jadi bagaimana dia nak menunjukkan, menzahirkan ketaatan daripada Allah Ta'ala, sedangkan otak, akal pun tak betul sebab dia minum arak kan. Bukan dia gila pun. Dan yang ketiganya, orang yang mendustakan qadar, iaitu orang yang mana ada menyalahkan takdir, tidak menerima takdir. Ya? Dia dah buat contoh ya, menyalahkan takdir apa dia? Biasanya hujan. Aku baru nak jemur kain hujan lah pula, salah hujan punya pasal. Kan, kadang-kadang menyalahkan cuaca lah, panas pun tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh, macam-macam. Dan juga tidak menerima takdir rezeki yang Allah berikan pada dia. Dia tidak boleh terima takdir ujian yang ditimpakan pada dia. Allah bagi dia sakit. Kan, ya Allah kenapa aku seorang dapat sakit, orang lain tak kena sakit pun. Kau bagilah dia tanya tu sakit. Kan, aku pula yang kau bagi, kenapa? Kan, menyalahkan takdir tak? Sedangkan Allah Ta'ala uji dia, nak tingkatkan iman dia, nak nantikan, nak bagi dia pahala yang banyak atas kesabaran dia tak? Jadi maka inilah juga antara orang yang tahu syurga. Menyalahkan takdir, semua takdir tak betul tak? Yang antara bentuk kedarkaan ukur kepada ibu bapa dan mentua adalah yang pertama,
menimbulkan gangguan sama ada berupa perkataan atau perbuatan yang membuatkan mereka sedih atau sakit hati. Tadilah tu, kan, maki hamun, ya, mak mentua, ayah mentua. Yang keduanya berkata, membantahlah dan tidak memenuhi hajat dan panggilan mereka. Ya. Yang ketiganya membentak atau mengherdik mereka secara kasar dan biadab. Yang keempatnya bakhil, tidak menjaga kebajikan mereka, bahkan lebih mementingkan perkara lain, sedangkan mereka amat memerlukannya. Ya? Kadang-kadang kita bagi anak-anak lah, kalau ramai kan 10 orang pun, kalau hulur kat mak ayah sebulan pun RM100 lebih pun, 10 orang dah RM1,000 pun, itu pun dah berlebih dah. Kadang-kadang anak ni, mak ayah ni, bila anak-anak dia bagi duit pada dia, bukan pakai pun. Dia bukan makan banyak mana pun, tak ada makan nasi 3 pinggan pun. Alah, makan berapa banyak je, kadang telur goreng je pun. Dan duit yang diberi oleh anak tu dia simpan. Ke tepi. Dan dia simpan tu pula bukan dia beli barang kemas pun. Sebab dia apa? Dia tahu apa? Esok pokok anak aku terdesak, inilah duitnya nak bagi. Ya, dia tak adakan betul anak dia terdesak nak pakai duit tak? Mak, nak pakai duit lah bang. Berapa banyak kau nak RM2,000 lah mak. Nak pakai ni kan. Nak repair tu, nak repair ni, ada usaha nak pakai cepat. Nak ambil lah aku duit ni. Banyak duit mana dapat? Alah, ni duit yang kau bagilah. Mak simpan tepi. Duit kita juga. Kan? Bukan dapat duit mana pun. Jadi itulah mak ayah kan. Sebab bukan dia makan banyak tak. Walaupun kita bagi banyak pada dia, dia ketepikan untuk kita juga satu hari nanti. Kalau bukan untuk kita, untuk anak-anak kita nanti kan. Paling kurang duit raya lah. Bukan untuk dia pun tak makan banyak. Yang kelimanya, bermasam muka, beremosi, merendahkan darjat dan kedudukan mereka, mengatakan bodoh, kolot dan lain-lain di hadapan mereka. Ini semua melukakan hati tak? Yang keenamnya, menyuruh mereka melakukan tugasan di rumah seperti menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut yang sepatutnya dilakukan oleh pembantu rumah yang dibayar gaji sangat tidak layak bagi mereka, terutamanya jika mereka sudah tua atau uzur. Tetapi sekiranya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan rela hati, maka tidak mengapa. Dan menantunya seharusnya berterima kasih kepada mereka. Kan? Ya, kadang-kadang mak mentua, mak ayah kita sendiri pun willing je. Kan? Nak jaga cucu dah. Kau bagi kau jangan hantar lah rumah mengasuh tu. Aku tak percaya lah tak. Biarlah aku jagalah. Tak ada masalah pun. Kan? Ini yang tak boleh bila dipaksakan ke atas mereka. Ya. Yang ketujuhnya, menyebut kejelekan mereka di hadapan orang atau mencemarkan nama baik mereka. Salah satunya yang tak boleh kita buat ialah, ni pak mentua aku ni, waktu aku susah dulu tak pandang pun aku. Ni cerita depan orang ramai ni. Kan? Sekarang aku dah jadi somebody, tengok ni, ada mari ni. Itu juga perbuatan menghina. Benda tu kita simpan peribadi punya lah. Ataupun sembang dengan orang rumah dalam ada katil ni. Kan? Bapak mentua awak, bapak awak lah kan. Waktu kita susah mana dia pandang kita tengok. Sekarang bila abang dah macam ni, itu dengan suami isteri atas katil. Sembang lah, tak ada masalah. Bukan cerita depan orang ramai macam ni ya. Sebab jaga. Maruah mak ayah betul kena jaga juga. Walaupun siapa pun dia lah. Yang ke-8, membawa masuk kemungkaran dan kemaksiatan ke dalam rumah. Yang ke-9, mendahulukan ketaatan kepada suami atau isteri berbanding mereka. Bahkan ada anak yang tergamak mengusir ibu bapanya demi menuruti kemahuan suami atau isterinya. Yang ini orang yang mana suami ini dia gunakan kuasa veto. Saya tak benarkan awak balik rumah mak ayah awak. Tak? Jangan dibenarkan, dia tak bagi. Makanya perintah tu suami isteri kena patuh. Tetapi walaupun itu hak suami lah, kuasa veto kan. Tapi suami dia menanggung apa dia? La yadkhulu jannatah, tak masuk syurga. Al-qata'u, orang yang memutuskan silaturahim. Kau tanggunglah dosa tu. Walaupun dia ada kuasa lah untuk mengarahkan. Tak boleh balik kampung, tak boleh pergi rumah ayah, boleh. Tapi disebabkan dia putuskan silaturahim, memang tak ciumlah bau syurga nanti. Jadi fikir-fikir balik lah. Yang ke-10, malu mengakui mentuanya. Terdapat setengah pasangan berasa malu dengan keberadaan mentua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Itu lah. Ya. Tidak diragukan lagi, sikap seperti ini adalah sikap yang amat tercela.
bahkan termasuk kederhakaan yang keji dan nista. Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kederhakaan kepada kedua ibu bapa, termasuk mentua. Oleh itu, kita harus berhati-hati dan membezakan dalam pertuturan dan perlakuan kita kepada kedua ibu bapa termasuk mentua dan orang lain. Kesimpulannya, yang pertama, Islam meletakkan martabat yang tinggi terhadap ibu, ibu mentua dan bapa mentua. Justru tanggungjawab ini tidak boleh diabaikan oleh menantu lelaki terutamanya. Mengabaikan salah seorang daripada mentua seolah-olah mengabaikan ibu bapa sendiri. Tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua adalah sama seperti tanggungjawab anak terhadap ibu bapa kita sendiri. Kesimpulan yang keduanya, kesejahteraan rumah tangga amat bergantung kepada sejauh mana tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mentua. Jika tanggungjawab ini diabaikan, sudah tentu si isteri akan menjadi kurang selesa disebabkan oleh ibu bapanya sendiri diabaikan oleh suaminya. Ya, jadi si suami juga bertanggungjawab untuk menjaga ibu dan ayah mentua dia. Ya. Yang ketiganya, satu persoalan yang perlu difikirkan bersama adalah, adakah derhaka menantu terhadap mentua sama seperti derhaka anak terhadap ibu bapa sendiri? Adakah syurga di telapak kaki ibu boleh diaplikasikan dalam konteks syurga di telapak kaki ibu mentua? Ya, sama-sama kita fikirkan. Nah, walaupun saya sebut tadi, walaupun tadi kedudukan, taraf ibu bapa mentua sama, tetapi ibu bapa kandung tetap ada kelebihan lah. Sebab pertama, ibu kandung kita melahirkan kita. Ya, bapa kita mencari rezeki, membesarkan kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita kahwin lah. Itu beza dia lah. Ya, cuma dari segi hak ketaatan, hak berbuat baik, sama. Ya, bila mana kita telah berkahwin, sama saja ibu bapa mentua dan juga ibu bapa kandung. Ya, tapi ya, jadi jawapannya ialah syurga itu tetap terletak di bawah tapak kaki ibu kandung kita lah. Ya, cuma hak sebagai menantu sama saja. Wallahu taala a'lam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-27. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-28 iaitu adab berjiran.